Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, berkaitan dengan hubungan di antara kepimpinan pembangkang, khususnya pengerus CPN daripada Parti Bersatu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, manakala Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional yang juga Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Adakah kedua-dua komponen besar di dalam PN ini bakal terus mempunyai hubungan yang baik untuk menghadapi pilihan raya umum ke-16? Baru-baru ini ramai yang bercakap ataupun menimbulkan isu tentang pemilihan calon Perdana Menteri. Adakah Muhyiddin Yassin menjadi poster boy Perikatan Nasional ataupun sebaliknya terdapat kepimpinan PAS yang cuba untuk menghantar calon mereka kerana kedudukan PAS di dalam Perikatan Nasional sebagai kuku kerana paling banyak mempunyai kerusi ahli parlimen. Di samping sudah ada kepimpinan PAS yang mulai bersuara berkata PAS lebih layak untuk mengetuai gabungan Perikatan Nasional. Saudara-saudara, bagaimana pula sekiranya Bersatu ingin mengetuai mana-mana negeri tadbiran Perikatan Nasional ataupun mungkin luar daripada kuasa ataupun pemerintahan kerajaan negeri Perikatan Nasional. Satu artikel daripada Malaysia Kini berkata, Bersatu kena minta izin PAS dulu nak intai Selangor. Bersatu perlu meminta keizinan daripada PAS sebelum menanam cita-cita untuk menerajui pentadbiran di mana-mana negeri. Dakwa Setiausaha Politik Menteri Besar Selangor Saifuddin Syafi Muhammad. Kenyataan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin bahawa parti sedang mengintai peluang menjadi Menteri Besar di Selangor selain Perak dan Pahang menunjukkan dia tidak sedar siapa parti yang lebih besar dalam PN. Kedudukan Muhyiddin sendiri selaku budak poster ataupun poster boy bagi PN untuk PRU16 adalah tidak selamat apabila mulai dipertikaikan oleh PAS. Maka adalah hampir mustahil untuk parti dapat membuat keputusan sendiri pada masa hadapan, katanya pada kenyataan. Pada Perhimpunan Agung Bersatu, Muhyiddin berkata, parti pada masa ini menyasarkan jawatan MB Pahang, Perak dan Selangor jika PN berjaya merampas negeri-negeri itu pada PRU akan datang. Muhyiddin yang juga pengerusi PN berkata demikian ketika menjawab soalan berkenaan kedudukan Bersatu bersama-sama PAS mengetuai pentadbiran di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Ada satu saya nak soal lah. Ada satu yang saya nak tanya. Bagaimana sekiranya pada PRU16 nanti calon PM bagi Perikatan Nasional bukan Muhyiddin? Calon yang diantar adalah Hadi Awang ataupun mungkin beberapa kepimpinan tertinggi di dalam PN tapi daripada parti PAS. Mungkin Sanusi, mungkin Tuan Ibrahim, ataupun Taqiyuddin Hasan. Nah, saudara-saudara, adakah ini kalau berlaku bakal menimbulkan sedikit sebanyak perkara yang tidak menimbulkan ketidaksefahaman di antara kedua-dua parti ini dan boleh mengakibatkan bubar. Berkaitan dengan ini, tuan-tuan dan puan, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Setelah kita terima berita tergempar, ada kononnya perbincangan antara ahli parlimen pembangkang ataupun Perikatan Nasional
bertemu dengan salah satu pemimpin tertinggi dalam kerajaan, yaitu timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Mengarahkan BN tarik sokongan kerajaan perpaduan keluar daripada kerajaan perpaduan bagi tujuan penubuhan kerajaan baharu. Tuan-tuan dan puan, adakah selepas perkara ini berlaku, selepas Zahid Hamidi membuat pengakuan berjumpa dengan ahli parlimen PN, dan begitu juga ada lagi beberapa nama daripada kepimpinan pembangkang, tapi timbalan Perdana Menteri kata merahsiakan nama tersebut. Adakah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri masih boleh tidur lena setelah perkara ini timbul? Tuan-tuan dan puan, tulisan daripada Syahabuddin Hussein berkata, Anwar belum boleh tidur lena. Berkata lagi Ahmad Zahid tentang cubaan mewujudkan sebuah kerajaan baharu yang inti pentingnya ialah menjadikan dirinya sebagai Perdana Menteri. Sambil Presiden UMNO itu mengesahkan berlaku pertemuan antara beliau dengan Syahidan Kasim bagi maksud tersebut baru-baru ini. Tetapi katanya bukan ahli parlimen Arau itu saja bertemu dengannya. Bukan hanya Syahidan seorang yang bertemu dengan saya bercakap tentang perkara sama. Rahsia. Kalau saya berkongsi dengan umum siapa mereka, ia bukan lagi menjadi satu rahsia. Nah, persoalannya siapakah pemimpin yang disebut Zahid Hamidi sebagai rahsia ini yang bertemu dengan beliau bercakap tentang perkara yang sama? Oleh sebab itu, biarlah saya berbincang dengan pemimpin tertentu saja, kata Zahid. Rupanya, selain Syahidan, ada lagi pertemuan lain antara ahli parlimen blok pembangkang dengan Zahid dalam usaha membentuk kerajaan baru. Nah, tuan-tuan dan puan, agak-agak siapa ahli parlimen tersebut? Adakah Muhyiddin Yassin? Ataupun mungkin daripada parti PAS Hadi Awang? Ataupun mungkin anda mempunyai nama-nama besar di dalam blok pembangkang? Walaupun Zahid memberitahu telah memaklumkan secara terperinci butiran pertemuan itu kepada Anwar, tetapi dalam masa sama beliau juga mengingatkan Perdana Menteri agar sentiasa berhati-hati. Dengan peringatan Zahid Hamidi kepada Anwar itu, ia bermakna isu tukar kerajaan belum lagi ada titik noktahnya. Ia boleh timbul kembali pada bila-bila masa di kemudian hari. Meski Zahid menolak pelawaan blok pembangkang untuk membentuk jajaran baharu itu, di kemudian hari belum tentu beliau menolak juga. Dalam erti kata lain, sehingga PRU 16 akan datang, Anwar belum lagi boleh tidur dengan lena. Saudara-saudara, apa yang saya boleh lihat di sini? Adakah berkemungkinan ahli parlimen daripada Barisan Nasional hari ini akan menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan sekiranya jajaran baharu ini bakal mencapai dapat direalisasikan? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini?